Saudara, berita wilayah diteruskan dengan lintah langsung dari Kuala Lumpur. Antara paparan menarik, kemudahan rawatan larut resap menjadi penyumbang kepada kelestarian River of Life. Perinciannya bersama Suhail Muhammad Nur. Silakan. Terima kasih, Alif. Fasiliti Leachate Treatment Plant LTP atau rawatan larut resap di Pusat Pemindahan Sisa Pepejal Taman Beringin menjadi penyumbang kepada kelestarian River of Life di Kuala Lumpur. Ini kerana fasiliti kendalian alam flora itu menyalurkan 120 meter padu bekalan air bersih yang dilepaskan ke Sungai Jinjang dan seterusnya mengalir ke Sungai Gombak. Justeru, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berharap syarikat itu terus komited demi memastikan kebersihan sungai di Kuala Lumpur sentiasa berada pada tahap optimum. Sebab di sana ada River of Life dan ini adalah di antara air yang datang ke sana. Kita nak pastikan supaya air yang tiba di Kuala Lumpur tu air yang bersih. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora Datuk Muhammad Zain Hassan memberi jaminan pihaknya akan terus bekerjasama bersama Kementerian dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL untuk memelihara alam sekitar. Jadi alhamdulillah YB telah menyaksikan sendiri tadi di mana bagaimana kita membuat proses, iaitu proses biologikal dan juga proses chemical yang akhirnya telah menghasilkan satu air yang betul-betul clean, bersih, yang mana boleh kita lepaskan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sisa Pepejal Taman Beringin di Ibu Negara. Program Seni Jahitan Kreatif buka peluang warga projek Perumahan Rakyat PPR dan Perumahan Awam PA jadi usahawan. Inisiatif anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan antara lain dapat memperbaiki taraf kehidupan golongan berkenaan dan merapatkan kembali jurang dalam sosioekonomi masyarakat. Ikuti laporan yang disediakan Mazliha Hamzah. Program yang dijalankan selama 7 hari itu mendapat kerjasama Sewing World Gallery di Subang sebagai pengendali latihan. Peserta seramai 50 orang diberi kursus kemahiran menjahit dan seni kreatif, pemasaran dalam talian selain dibekalkan mesin dan peralatan menjahit, melibatkan kos sekitar RM10,000 bagi menghasilkan produk seperti tote bag, pelitup muka dan soft toys. 7 hari. So 6 hari kita punya program jahitan. So hari yang terakhir tu kita menjalankan program costing dan pricing dan juga macam mana menjalankan perniagaan secara online dan offline lah. Penghasilan pelbagai produk inovasi jahitan yang unik dan berkualiti berpotensi bukan sahaja untuk pasaran tempatan tetapi diyakini mampu dikomersialkan ke pasaran antarabangsa. Bertumpu kepada jahitan kreatif, produk kraftangan seperti beg, pelitup separuh muka antara produk terlaris yang dihasilkan mereka. Sekarang pun saya pun dapat dah bantu keluarga untuk pendapatan sekarang lah. Dari awalnya dah sikit, sekarang hampir cecah 3,000 lah sebulan. Pendapatan saya lepas belajar menjahit ni lah. Bila dah join seni kreatif ni, saya rasa macam bagus sangat untuk kita dapat mengembangkan perniagaan dengan lebih efektif lagi lah. Sebab kita kan menjahit pakaian. Kat situ majoriti memang semua jahit pakaian. Kedai saya dekat Medan Mara, Kuala Lumpur. Jadi saya fikir saya boleh buat lain daripada lain kan, boleh bawa benda ni ke depan tau. Program julung kali dianjurkan itu membawa usahawan seni jahitan memperkenalkan khidmat dan memasarkan produk mereka selain memberi suntikan semangat kepada yang lain menceburi bidang kemahiran seni jahitan kreatif dan keusahawanan. Saya sarankan suri rumah yang kat luar tu joinlah kelas jahitan kreatif ni untuk menambah pendapatan dan membantu keluarga. Lagi satu, ambil peluang ni untuk diri kita sendiri dan mengubah cara hidup kita. Saya memang tak ada pengalaman dalam seni jahitan kreatif. So bila dapat peluang ni, kayaknya satu-satunya orang kata perkara yang macam menyeronokkan lah. Sebab seni jahitan kreatif ini luas. Dia bukan limited. Sebab untuk seni jahitan kreatif ni permintaan tu sentiasa ada tanpa mengira musim.
Kementerian Wilayah Persekutuan turut merancang bagi mewujudkan sebuah pusat yang dapat mengumpulkan usahawan jahitan kreatif selain membantu usahawan jahitan kreatif untuk memasarkan produk keluaran mereka dan boleh menjadi tumpuan pelancong. Laporan Masliha Hamzah untuk Berita RTM. Dalam usaha merancakkan pembelian produk kraf tempatan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melalui Kraf Tangan Malaysia menawarkan baucer rebate tunai bagi pembelian produk kraf tempatan. Insentif itu ditawarkan di 10 outlet karya neka termasuk di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. Pengerusi Lembaga Pengarah Kraf Tangan Malaysia, Rupiah Awang berkata, pelancong yang berkunjung ke semua outlet karya neka itu berpeluang mendapatkan potongan harga ribet tunai sebanyak RM30 bagi setiap pembelian bernilai RM100. Inisiatif itu juga membantu merancakkan semula industri beli belah dalam negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dengan adanya inisiatif rebate tunai itu, ia memberi peluang kepada usahawan kraf meningkatkan pengeluaran produk kraf. Namun begitu, Kraf Tangan melalui karya neka telah berusaha dengan penuh orang kata kreatif, di mana kita telah pun melahirkan ataupun membentuk beberapa alternatif bentuk pemasaran selain daripada karya neka lah, dengan mewujudkan online pemasaran secara online seperti My Craft Shop, e-Bazaar. Secara tidak langsung membantu menjana pendapatan dan memajukan ekonomi negara. Sebelum ni memang daripada PKP yang satu tu, peniaga online tu alhamdulillah memang berjalan dengan baik sebabnya dapat support daripada Kraf Tangan Malaysia. Contohnya macam daripada EKB, daripada Facebook ada e-Bazaar Craft. Lepas tu ada lagi satu platform online, My Craft Shop. Macam kita boleh buat jualan lah sepanjang masa. Pembukaan semula Kompleks Kraf Kuala Lumpur dan semua outlet karya neka dapat menarik lebih ramai lagi pelancong ke Kuala Lumpur. Saudara, sekian sahaja lintas langsung dari Kuala Lumpur untuk kali ini. Kembali bersama Alif untuk berita selanjutnya. Terima kasih, Suhail.